Jadi nak datang tadi saya tengok video tu, berapa minit tu, cerita tentang dukhan, bahawa ada hadis Nabi yang menyebutkan dukhan ini akan berlaku bila dia kata apabila pertengahan Ramadan jatuh hari Jumaat. Ustaz ni sebut dukhan akan berlaku apabila pertengahan Ramadan, 15 Ramadan jatuh pada hari Jumaat. Maka kata beliau 10 tahun yang lalu dan 10 tahun akan datang tak ada 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumaat, tidak ada, kecuali pada Ramadan yang akan nak datang ni, iaitu Ramadan 1441. Dan kemudian beliau sebut wallahu a'lam, itu andaian, analisa saja. Orang viral video tu sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu, dukhan ialah salah satu daripada tanda kecil ke tanda besar kiamat? Tanda besar kiamat. Sebelum berlaku dukhan, dia akan berlaku tanda-tanda kiamat yang lain, tanda-tanda besar kiamat yang lain dulu. Antara tanda besar kiamat yang paling awal ialah Dajjal. Dah berlaku ke Dajjal? Belum. Yang tu je. Nombor dua, ulama yang membahaskan hadis-hadis akhir zaman menyebutkan bahawa 10 tanda besar kiamat ini mereka meletakkan 3 daripadanya adalah serangkai. Bermaksud iaitu dukhan, dabah dan terbit matahari di sebelah barat. 3 ni duduk di serangkai. Jumhur ulama bersepakat, ramai di kalangan ulama tabi'in bersepakat, ketiga-tiga ini berlaku hampir dengan kiamat, paling dekat dengan kiamat. Bermaksud mesti berlaku dulu Dajjal, mesti berlaku dulu kemunculan Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan nampak tak? Dua tu cukup dah. Dua dalil itu sudah cukup kan? Dia sebenarnya yang berita dukhan tu dulu pun pernah disebut dah. Dulu ni pernah viral dah, berapa belas tahun yang lalu. Viral dah, tajuk yang sama juga kan? Tajuk yang sama juga. Sebab tu kena tengok berdasarkan hadis sahih dukhan itu apa. Jadi ulama bersepakat 3 serangkai ini akan berlaku dekat-dekat dengan kiamat. Seandainya pada waktu pagi itu matahari terbit di sebelah barat, petang itu keluar dukhan. Ataupun kata para ulama, kalaulah pagi itu keluar dabah, dia 3 serangkai, petang itu berlaku dukhan, esok itu berlaku yang satu lagi. Dia pun 3 serangkai, 3 beradik. Yang ketiga-tiga ini akan berlaku dekat dengan kiamat dan berdekatan di antara satu sama lain. Dan dukhan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, tanda kiamat yang dukhan ni disebutkan oleh Allah dalam Quran. Di dalam surah Ad-Dukhan, balik buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Dukhan ialah kepulan asap yang tebal. Allah sebut dalam Quran, tunggulah wahai Muhammad, fartaqib. Fartaqib ni tunggulah, fi'il amar, arahan.
fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru anta. I'rab dia. Anta tu Nabi Muhammad. Akan sampai satu hari nanti wahai Muhammad, turun kepulan dukhan, asap tebal. Asap itu bila turun, yamla'u ma bainas samai wal ard, tutup seluruh muka bumi dan langit. Tuan-tuan, ini belum kiamat, dekat-dekat dengan kiamat. Ada tak orang beriman waktu tu? Masih ada. Belum kiamat, orang beriman ketika itu masih ada. Apabila dukhan ini turun, meliputi, dia memenuhi seluruh muka bumi dan langit, penuh, yamla, penuh, maka dia terkena kepada tubuh badan orang beriman dan juga tubuh badan orang kafir. Apabila dukhan ini turun, setiap manusia akan melihat dukhan itu. Itu maksud dukhan ni mubin. Mubin itu jelas, bermaksud jelas. Apa maksud jelas? Kata ulama tafsir, jelas itu bermaksud semua orang akan tengok. Islam dan tidak Islam akan tengok, Islam dan bukan Islam akan terkena dengan dukhan itu. Inilah dukhan. Apabila terkena dukhan itu kepada orang yang bukan Islam, sehingga boleh memekakkan telinga mereka, bergegar otak mereka. Siksa, tuan-tuan. Kata Sayyidina Huzaifah, dukhan itu akan turun selama 40 hari. Sayyidina Huzaifah sebut. Dan apabila dukhan itu terkena orang yang beriman, orang Islam, maka dia akan terasa seperti selsema saja. Demam ringan ataupun selsema. Itulah dukhan. Kemudian dia hilang selepas berapa puluh hari. Antaranya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah yang sebut 40 hari, kemudian dukhan itu akan hilang. Itulah dukhan yang akan berlaku, dan dia menafikanlah keadaan yang disebutkan oleh yang disebarkan itulah video yang disebarkan. Jadi bila kita dapat hadis yang sahih, ayat Quran yang menceritakan dukhan ni berlaku bila, apa semua yang saya sebutkan tadi, membuatkan kita tahulah yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar ataupun yang kurang tepat. Dan yang terakhir sekali, tuan-tuan, untuk malam ni, sebelum saya terlupa, saya nak ambil kesempatan untuk ingatkan satu perkara, iaitu ada beberapa page page yang guna nama saya sebut malam ni ada 3. Yang pertama, friends who like Ustaz Muhammad Wadi Anwar Ayub. Jumlah follower dia 241,000. Ni orang panggil apa? Insta ke apa ni? Insta ke Facebook ke ni? FB. Ni FB, bukan SB no? FB. Yang kedua, yang menggunakan nama saya Ustaz Wadi Anwar Fans Club, ada 209,000. Nombor 3 ada Ustaz Wadi Anwar Fans, 257,000. Semua sekali lebih kurang 700,000 lah. Ketiga-tiga ini tidak mendapat izin saya. Saya tak pernah sebut ni, banyak tahun dah. Malam ni baru saya nak sebut, sebab selepas saya melihat video-video yang diupload itu, saya tak setuju lah. Ada yang tak sahih. Jadi orang kan kata kat saya, prinsip saya, kami diajar oleh para ulama kami di Syria, saya mengutarakan yang sahih. Manhaj kami mengajak, mendidik, mentarbiah ummah takat yang mampu ni kan.
saya akan berpandukan kepada huraian. Kalau Quran berdasarkan tafsiran para ulama, At-Tabari, Al-Qurtubi, Imam Ibn Kathir, saya mesti rujuk dulu untuk bercakap. Kalau hadis Imam Nawawi, Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim, ataupun Imam Ibn Hajar, dan hadis-hadis lain yang mesti dihurai dahulu, saya takkan cakap daripada otak saya, tak. Nah, jadi saya tengok makin hari makin banyak video-video yang memang tidak tepat, maklumat yang tak tepat yang diupload masuk dalam fans ni yang menggunakan nama saya ni. Maka saya mengarahkan pada malam ni untuk ubahlah, no? Ubah nama. Sebab follower dapat ramai dah, ambil kan? Saya tak minta kan? Saya tak perlu pun. Dah dapat ramai dah, ubah nama. Memang niat baik, tahu niat masing-masing ni insya-Allah baik kan? Ketiga-tiga ni insya-Allah niat yang baik. Cuma kadang bila masukkan maklumat yang tak tepat tu, dia ada banyak implikasi tuan, dan undang-undang macam-macam. Nanti yang saya nak kena jawab secara undang-undang pun ada implikasi dia, yang secara syariat Islam pun ada kesan dia yang saya nak jawab di hadapan Allah SWT. Maka saya minta yang buat 3 page ni untuk ubah nama, tak apa dah. Lepas tu teruskan kan? Lepas tu nak upload apa pun nak upload lah kan? Tengok dulu isi kandungan dia. Ketika tepat baru kita kongsi bersama video tersebut. Di tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni. Semoga kita semua mendapat iktibar daripada apa yang saya sampaikan, dan semoga kita semua dipelihara oleh Allah SWT daripada semacam segala jenis fitnah yang banyak yang ada, yang berlegar di akhir zaman ni, no? Dan terakhir sekali tuan-tuan, saya nak sebut kat tuan-tuan ni, ada satu orang ni, dia tengok ceramah saya tentang Nabi Isa akhir zaman ni kan. Maka dia pun tulis satu mesej yang panjang, penuh satu muka no? Penuh satu muka ni salah satu daripada ribuan mesej tuan, macam-macam perangai, bermacam-macam perangai, macam-macam jenis, no? Wahabi, cara Wahabi, Wahabi kalau ni dia akan ulas di bawah, dia kata tengok tiru perangai Habib ni, dia kata Habib Syiah. Wahabi dia suka panggil Habib sebagai Syiah. Dia suka kaitkan saya dengan Syiah. Itu perangai pengulas Wahabi di bawah tu lah. Kalau hak ni anti hadis pula. Dia kata dia sebut nama yang upload video tu. Dia kata Ustaz Wadi ni lah manusia Dajjal yang merosakkan akidah orang ramai dengan membawakan hadis dusta dan penipu. Dia kata cerita Nabi Isa yang turun ke dunia bunuh Dajjal itu dusta dan fitnah. Dia nafi tu. Sebab yang tu dia kata semua tu cerita hadis. Dia nak suruh kita tengok Quran saja. Ulama-ulama yang dilantik, saya ingat dia kata kat saya saja kan. Bila baca sampai bawah tu, dia kata kat semua ulama Islam. Saya lega terus kan. Bukan lega sebab dia tak kata kat saya seorang kan. Saya lega bahawa dia memang sesat teruk lah. Ni kan, bila dia kata ke semua ulama-ulama Islam adalah penipu, yang mereka-reka tentang banyaklah. Dia kata para ulama ni orang Malaysia dan bahasa Melayu tau. Bahasa Melayu, orang Malaysia bahasa Melayu. Ini suasana yang akan dihadapi tahun-tahun yang mendatang. Orang bukan lagi akan mempersoalkan tentang Islam ataupun tidak Islam. Selepas ini cabarannya ialah Islam itu karut, Allah itu tidak wujud. Itu cabarannya yang akan datang ini, yang nak main ni tuan. Maka memberi jawapan kepada kita semua, persiapan yang paling penting untuk umat akhir zaman selain daripada iman, nombor 2 adalah ilmu. Membanyakkan diri kita, mempersiapkan diri kita dengan ilmu. Nombor 3-nya dengan
dengan ibadah yang betul, ibadah yang sahih. Tak nak? Jadi sekadar itu dulu. Semoga pesanan saya pada malam ni bermanfaat pada kita semua. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum.